Okey geng, hari ni saya nak cerita 4 kesalahan yang mana saya pernah buat ketika saya awal-awal memulakan perniagaan. Saya rasa kesalahan-kesalahan ni ramai orang berniaga pernah buat dan ramai orang yang akan berniaga akan buat benda ni juga. Okey, yang pertama adalah tak buat kira-kira. Macam mana tak buat kira-kira ni kan? Maksudnya saya tak catat dengan tepat, dengan teliti berapa duit masuk, berapa expenses duit keluar, berapa yang dikeluarkan untuk marketing dan berapa hasil daripada marketing tersebut. Jadi bila mana catatan-catatan ni tak dibuat dan tak dikira dengan teliti, dia akan ada masalah. Pada dua bahagian lah bila mana kita tak buat kira-kira ni. Satu, kita susah nak buat bajet, dan yang kedua, kita susah nak kira efisiensi ataupun keberkesanan. Contoh macam keberkesanan kempen marketing kita. Bila kita tak ambil kira-kira number ni, kita akan ada problem untuk tahu betapa bagusnya prestasi perniagaan kita tu. Jadi macam mana nak atasi isu ni? Paling senang pergi kelas lah. Tapi janganlah cari kelas sifu-sifu yang duk ajak menari, ajak benda-benda karut tu. Cari kelas yang betul-betul ajak on financial. Okey, yang kedua adalah kedekut untuk buat marketing. Okey, kedekut ni maksud saya adalah dia ada dua. Marketing ada dua. Satu ada paid marketing, satu ada free marketing. Untuk paid marketing ni confirm lah. Saya awal-awal dulu saya memang kedekut nak keluarkan bajet untuk buat paid marketing, dan untuk free marketing pun saya tak buat. Saya kedekutkan untuk keluarkan masa dan tenaga. Free marketing pun walaupun nama dia free marketing, tapi dia masih ada cost yang kita kena keluarkan, iaitu masa dan tenaga lah. Jadi bila mana marketing tak dibuat, macam mana sale nak masuk kan? Dulu awal-awal dulu saya hanya listing barang dekat Shopee, upload barang dekat Instagram dan tunggu orang beli. Okay, benda tu tak boleh lah. Kita kena buat marketing. Kalau kita tengok company besar-besar macam Milo, yang company besar tu pun masih buat marketing. Okey, yang ketiga adalah kita takut untuk ambil staff, ambil kaki tangan. Ketika kita mula-mula membuat bisnes, macam saya sendiri, saya memulakan dengan diri saya sendiri. Mana saya lah yang ambil gambar, saya lah yang post barang, saya lah buat tu, saya lah buat ni, saya buat semua. Sampai satu masa ketika perniagaan tu nak berkembang, dia akan jadi limited. Maksudnya setiap manusia ni dia hanya ada 2 tangan, 2 kaki dan 24 jam. Jadi kita ada limit. Manusia ada limit dia. Jadi kita kena tambah orang baru untuk bantu kita besarkan perniagaan tu. Cuma masalahnya adalah untuk orang yang mula berniaga tak ada pengalaman, dia akan rasa takut. Saya sendiri pun rasa macam tu. Terutamanya dalam hal-hal perundangan lah. Maksudnya bila kita nak hire staff ni, kita kena ada surat menyurat, kita kena ada caruman-caruman yang wajib. Contoh macam KWSP, Pekeso. Benda-benda tu saya tak ada ilmu pada saya mula-mula buat dulu. Jadi cara paling mudah untuk atasi benda ni adalah kita cari kawan-kawan yang buat bisnes dan dia dah ada staff. Tanya mereka buat surat macam mana, hang carum banyak mana, hang proses caruman ni hang buat macam mana, tanya mereka. Ataupun satu lagi, boleh ke kelas-kelas yang melibatkan pengurusan manusia. Yang ni mereka dah ajak. Elakkan, sekali lagi elakkan untuk pergi kelas-kelas yang ajak menari, ajak chicken dance, ajak benda-benda yang tak berkaitan ni. Okey, yang keempat adalah saya buat benda yang saya minat. Okey, macam mana? Sebab ramai orang kata kita kena love what you do what you love. Sebenarnya tak boleh. Dalam bisnes dia tidak bergerak macam tu. Kita tak boleh jual minat kita tu. Tak setiap masa kita boleh jual minat kita tu. Kita kena buat benda yang ada demand. Benda ni saya sendiri pun saya salah faham. Yang mana pada mula-mula dulu saya nak buat apa yang saya minat. Berdasarkan apa yang saya minat ni saya nak jual benda tu. Benda tu tak boleh. Benda tu tak boleh. Kita kena tengok demand. Contohlah, saya bagi contoh. Saya minat buat kopi. Saya memang minat lah buat kopi. Sehari 10 gelas minum kopi. Tapi di kawasan saya ni dah ada 20 kedai kopi. Jadi bila mana saya nak buat juga apa yang saya minat tu, benda tu akan ada risiko untuk saya rugi. Jadi sebaliknya mungkin saya kena divert sikit benda tu. Mungkin saya kena jual TI. Contoh. Jadi kita kena buat benda yang ada demand dan benda kurang persaingan lah. Jadi itu saja perkongsian saya. 4 kesalahan yang saya pernah buat. Saya harap kalau ada orang-orang yang baru nak mula berniaga, jangan buat kesalahan yang sama. So itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum.